Hai, okay, kita akan sambung kertas 1, question 21 until question 25. Okay, let's look at question 21. This is section B already. Question 21A. Okay, for social expression. For what you have to remember, for social expression mesti positif jawapan dia. Benda-benda yang macam, kalau contoh number one A, 21A ni, my house was broken into last night. And dia bagi pada awak, okay, this girl is upset, she's sad because her house was broken into last night. Rumah dia kena pecah masuk semalam. So kawan dia ni akan bagi maklum balas, akan bagi kata-kata yang macam positif lah, menenangkan, calming, or encouraging, supportive, say I'm sorry, benda-benda yang positif, bukan benda-benda yang macam negatif, macam jahat. Contohnya macam pada muka, serves you right, something like that. That's not, tak sesuai, dan memang awak tak akan dapat jawab, tak akan dapat markah lah kat situ kalau awak buat jawapan macam tu. Okay, for 2 marks, so you should have at least a phrase, 1 or 2 words. 2 words, no. 2 or more words, benda yang positif, a phrase, satu ayat yang lengkap. Jangan bagi satu perkataan ataupun contoh, you just write sorry. That's not enough for 2 marks. 1 mark pun macam tak tahu lagi dapat ke tak. So write a full phrase or full sentence. I am sorry, are you okay? Kalau macam ni, obviously akan dapat penuh 2 marks. Tapi sebenarnya kalau I am so sorry pun dah boleh dapat 2 marks. Okay, this is, do not overthink this. Jangan fikir berlebih. Ayat yang penuh, lengkap dan sesuai, polite, sopan, akan dapat 2 marks. Okay, I am sorry. Let's look at question 21B. Okay, ada bubble, ada word bubble, ada bubble yang cakap yang macam membayangkan pizza. So and then bila word bubble ni dekat bawah, meaning dia the second person to talk. Okay, it goes left to right, maksudnya yang belah kiri dulu cakap, baru yang belah kanan. And then it goes, kalau ada atas bawah, above first and then bawah second. Yang atas bubble, word bubble yang atas dulu akan cakap, and then word bubble yang second adalah word bubble dekat bawah. Okay, so she's thinking pizza, she's saying something, maybe asking, mungkin dia ajak. So sure, let me finish my homework first. Dia kata, okay, boleh, bagi saya siapkan kerja rumah saya dulu. So apa yang kawan dia cakap? Obviously dia ajak pergi makan. Let's go for a pizza. Atau let's go for a pizza, jom pergi makan pizza. Okay, mesti kena pakai pizza ni, ataupun kalau tak pakai mungkin masih acceptable kalau something macam lunch, benda yang sesuai dengan pizza, lunch ke dinner macam dinner macam dia orang macam kat sekolah kan, takkan dinner pula. Let's go for a lunch, mungkin masih sesuai. Tapi kalau let's go for a tea, yang tu tak sesuai lah, sebab jarang sangat tea orang makan dengan pizza kan. So tea tak sesuai. Yang paling sesuai ialah, senang, dia dah bagi gambar pizza, awak tulis pizza lah. Let's go for a pizza. Okay, 2 marks. Okay, next. Okay, above first and then bubble words yang second dekat bawah. Okay, maksudnya budak ni cakap dulu, Teacher Mira, I've collected the activity books. And then Teacher Mira would say something accordingly, yang sesuai dengan apa yang budak ni cakap. Okay, budak ni, so you say,
Thank you. Teacher Mira would say, wait, just happened. Teacher Mira would say, thank you. Bagilah budak ni nama siapa-siapa. Thank you, Adam. Thank you, Adam is already 2 marks. It's a proper sentence already. But if you want to be better, mungkin thank you, Adam. You are very kind. Maybe. Okay. Okay. Now let's go to question 22. Read the recipe below and answer the questions that follow. Okay. Dia dah bagi awak recipe BBQ chicken pizza, ingredients. Okay, you have to read all of this, otherwise you cannot answer properly dekat bawah ni. Mesti baca betul-betul semua bahan ni. Kalau tak, nanti awak tak boleh nak jawab dekat bawah ni. Okay, ingredients ni maksud dia bahan-bahan. Maksudnya sampai sini adalah bahan-bahan. Dekat bawah ni instruction, arahan, cara-cara untuk buat BBQ chicken pizza. Okay. 112 inch pre-baked pizza crust. Pizza crust ni crust base dia tu. Spicy barbecue sauce barbecue yang pedas. 2 skinless boneless chicken breast, dada ayam yang dah dimasak, cooked. 1.5 cup of fresh cilantro chopped, pepperoni ni. Okay. I hope you have read all of that. Macam lambat lah nak sumis baca satu-satu. Okay, tick the correct answer. Tick the correct answer. Dia dah bagi dah lambang tick tu macam mana. Tick the correct answer maksudnya ada satu saja answer. Dia tak kata tick 2 correct answers ataupun tick any correct answers. Kalau any maksudnya mana-mana jawapan yang betul semua boleh tick. Tapi dia dah tulis kat sini tick 1 correct answer. Tick correct answer. Answer ni tak ada huruf S, so it's not plural answers. Dia answer sahaja. So tick 1 saja answer. Dan jawapan markah pun kat sini dia bagi cuma 1 sahaja. So please remember, jawapan kat sini bila 1 markah maksudnya 1 je yang awak bagi. Bila awak tanda lebih dari 1, walaupun salah satu yang awak tanda tu betul, Miss tak boleh bagi awak betul 1 markah sebab awak dah tanda lebih dari 1. Yang mana 1 jawapan yang awak nak bagi sebenarnya? Okay, that happened. So please do not repeat that, Sid Akmal. Okay, take the correct answer. Pasal recipe, take 1 ingredient which have to be shredded. Okay, ni keyword dia ialah shredded. Tolong garislah kalau awak jumpa. Sebabnya apa benda yang lain ni semua macam okay, apa yang ada dekat atas dekat atas yang dibagi tadi, bahan ke ataupun arahan ni ke, dalam soalan yang diberi ni yang mana satu keyword yang ada. Okay lah, ingredient pun ada dekat atas kan, so you can also make this as a keyword. Okay, ingredient shredded maksudnya ada 2. Cari ingredient kat mana ni? Ingredient ni ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 ingredients. Cari satu yang shredded. Okay, dia kata yang ni dah nampak dah shredded. 2 cups of cheese shredded. Okay, kalau dalam exam just garis je kalau awak rasa macam tu penting. Pemeriksa tak akan marah awak, bukan kotor lah, maksudnya tak akan marah awak garis-garis keywords dalam kertas soalan awak. Sebab yang penting jawapan awak ni betul. Okay, jangan kotorkan kertas soalan. No, that's not what I meant. Gariskan keyword is not a crime. Tak salah. Cheese kan dia kata kat atas tadi. Jawapan dia lah 2 cups of cheese. Pepperoni peppers no, onion no, cheese. Jawapan dia ialah cheese. Okay, tu saja. Macam tu je. Kalau guys macam tu saja pun Miss terima. Anak guys bentuk right macam tu pun Miss akan terima. Okay, next. B. Take the first step from the instructions. Clean the chicken well. Shred the chicken into small pieces. Cook the chicken.
Okay, first step ni ada maksud dia ialah langkah yang pertama, instruction. Kalau awak tak faham step ni apa pun, awak tahu first tu apa kan? First, number 1, instruction. Okay, ni keyword dia, instruction first. Okay, tengok balik ke atas, instruction shred the cooked chicken into small pieces. Kita carikkan ayam yang telah dimasak ke small pieces, into small pieces, dalam bentuk kecil, pada bahagian-bahagian kecil. Carikkan ayam tu lah. Okay, dia dah obviously step apa yang dia bagi tu, clean the chicken well. Ada ke dia kata clean? No. Bersihkan chicken. Shred the chicken into small pieces, ada dia kata macam tu. Cook the chicken, ada dia kata kena masak chicken ke first instruction tu? No, dia kata shred the chicken. Betul tak? Yang kita baca ialah shred the cooked chicken. So kita tak payah fikir panjang. Dekat instruction tu tulis shred the chicken. Yang awak pilih pun ialah shred the chicken. Okay. C. Number the following steps according to the correct sequence. The first one has been done for you. Nah, nomborkan langkah-langkah buat pizza ni dalam susunan yang betul. Number 1 dia dah bagi. Okay, cook the chicken is number 1. Alright. Cook the chicken ni tak ada dalam kita punya instruction ni kan, sebab first instruction dah shred the cooked chicken. Dia dah bagi dekat sini cook the chicken, dia dah tolong bagi. Okay, number 2 shred the chicken kan, sebab nak jadi number 2 lah, sebab kat sini number 1 dia kata cook the chicken, kat sini tak ada cook the chicken. Instruction dia start dengan shred the chicken, carikkan ayam tu. So shred the chicken would be the second step. Okay, weird. Pull out the skin of the chicken. Mana ada pull out the skin of the chicken kat sini? Skin of the chicken pun tak ada kat situ. Cuba kat sini awak kena fikir logik sikit lah. Sebab kalau tengok dekat step ni, shred the chicken, place pizza crust on medium baking sheet, spread barbecue sauce, put shredded chicken, shredded cilantro, shredded cheese, bake in preheated oven for 15 minutes, cut pizza using pizza cutter, serve on a plate. Tak ada pull out the skin. So secara logiknya sebelum awak shred the chicken, pull out the skin dululah kalau nak banding dua ni. So this is wrong. Number 2 would be pull out the skin. Number 3 is shred the chicken. And then number 4 is spread the chicken. Lepas awak dah cari, baru awak boleh ratakan chicken tu atas pizza awak, ayam tu. Okay, number 4. Okay, 1, 3, 2, 4. That's the answer. Okay. Okay, bila soalan let's look at D now. In your opinion, why is the skinless, boneless chicken breast used in the recipe? Your opinion can be anything, as long as you write it logically and in a correct, proper sentence. I have no reason to reject your opinion. Asalkan awak punya opinion tu, pendapat awak tu adalah logik, sesuai, dan ayat tu dalam bentuk yang tepat, tak ada kesalahan grammar, tak ada kesalahan yang berat sangat. So you can start skinless. Wait. Okay, dia macam dia jadi gini sikit. Can we start here? Okay, skinless, boneless. Wait, boleh lah. Boneless chicken breast was used because the part of the chicken is easier to shred. Logik.
Kalau awak tak ada benda ni kat depan pun, contoh ni awak tak tulis, awak terus start dengan that part of the chicken is easier to shred pun, wait, this is only one mark. Kalau awak cuma bagi satu pendapat, cuma satu markah. Okay, back. Because easier to shred, aku kena ada satu lagi dua sebab dia dua markah kat sini. If you would see, kat sini ada dua markah, so jawapannya awak mesti ada dua. Shred. Okay, kenapa nak pakai chicken breast and tasty? Sedap dan senang untuk dicari. Mana nobody can say that the skinless boneless chicken breast is not tasty, sebab tasty tu adalah subjektif. Awak rasa sedap, kenapa? Sebab tu lah awak pakai skinless boneless chicken breast. Maybe nobody can say this is wrong, so it's 2 marks. It's opinion piece, as long as ayat awak tu betul, tak ada kesalahan grammar, dan opinion awak tu logik, bukan sebab skinless boneless chicken breast is a part of a dinosaur, for example. Chicken is, that's a whole other thing. Okay, let's go to E. Why do you think when making the BBQ chicken pizza you need an adult? Okay, sebab ni untuk kids kan. Mana adult? Tak ada. Sebab awak kids, so soalan ni tanya kenapa awak nak kena ada adult masa nak buat BBQ chicken pizza ni. Because you have to use sharp things or hot things. Sebab you use both of those. You akan guna apa dia sharp things in the kitchen. That would be knives, maybe even some sharp tools, other sharp tools, knives lah obviously, and then hot things like an oven. Untuk buat pizza kena pakai oven kan, so sebab tu dia kata okay, I need an adult to help with using a knife and the oven. The knife and the oven. Okay, this is already 2 marks sebab awak dah bagi dua benda yang memerlukan pengawasan orang dewasa masa awak berada di dapur. Untuk buat BBQ chicken pizza ni kena ada mestilah kena pakai knife, sebab awak nak potong cilantro lah, apalah. Maybe even chicken tu masa sebelum nak start shredding tu, maybe even tu pun pakai knives. Oven untuk bakar crust, bakar the pizza itself, tu pun mesti akan perlukan pengawasan orang dewasa. That's what it mean. Kenapa it means kenapa awak nak kena ada adult dalam kitchen tu masa awak tengah buat pizza. Okay, let's go to question 23. Each year, all pupils in Malaysia go through Nilam reading program in their schools. This program has been introduced in schools since 2011. It is being carried out in collaboration with the school library. As a result, pupils get access to materials that are difficult to find at home. 24/7 ni maksud dia setiap masa lah, 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 24/7 tu maksud dia. Okay, the program is aimed to inculcate or instill the reading habit among children so as to create as many bookworms as possible. Bookworms, ulat buku, orang yang suka baca buku. It also interests pupils not just to start reading at the school level, but to keep that interest going and until they are adults. Through this program, pupils are able to increase their vocabulary and also interact with other pupils when they talk about the story to one another. In addition, pupils also gain knowledge from the materials read.
Alright, tick the correct answer, one answer only. Dia cakap tentang program Nilam dekat sekolah, telah diperkenalkan di sekolah sejak 2011, bekerjasama dengan perpustakaan sekolah untuk memberi murid akses kepada bahan yang sesuai sukar untuk didapati di rumah. Program ini bertujuan untuk memupuk tabiat membaca, untuk membuatkan lebih ramai lagi murid suka membaca. Bukan sahaja membaca semasa di sekolah, supaya mereka terus membaca sehingga ke alam dewasa. Melalui program ini, murid akan berjaya meningkatkan vocabulary, jumlah perkataan, dan juga boleh berhubung dengan murid lain yang bercakap tentang cerita yang mereka baca. Tambahan pula, murid juga akan dapat maklumat, ilmu pengetahuan daripada bahan yang mereka baca. Okay, the school library is open 24/7. Awak tahu open ni apa kan? Dibuka. Perpustakaan sekolah dibuka 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Obviously salah True ni betul, false ni salah. Siapa nak buka library tu tiap-tiap hari? Cuti sekolah tu cikgu library pun dah balik dah. Okay, the bookworms hate books. Ulat buku tak suka buku. Betul ke salah? Salah. Ulat buku adalah orang yang suka baca buku. Okay, next. C. Match the phrase in list A to suitable phrases in list B. One has been done for you. Pupils go through the reading habit among children. The program is to instill okay, wait. Ini salah ni. Pupils go through the Nilam reading program in school. I'm so sorry. Okay, number 2. Wait, ini shape. Okay. Pupils go through the Nilam reading program in school. The program is to instill the reading habit among children. Yang ni jawapan dia. Okay, next. The program aims not just to restart the reading, but to sustain their interest. Ni semua jawapan ni ada kat atas. Rujuk balik kalau rasa confused kenapa ni jawapan yang Miss bagi. And last but not least, there are many benefits when reading habit is picked up. Okay. Alright. Next, write your answer in the space provided. Okay. Let's go to D now. Match based on the text. List 2 benefits of having a great vocabulary. Berdasarkan teks tu, bila berdasarkan teks, based on the text, maksudnya awak tak boleh reka lah. This is not your opinion, bukan pendapat awak. Ni adalah berdasarkan apa yang dia dah bagi. Ada 2 benefits ni yang dia dah bagi dekat atas. Maksudnya garis keyword ni vocab, benefits, vocab, ada 2. Sebab dia minta 2 kat situ. Obvious. Dia nampak dia minta 2, maksudnya ada 2 pendapat pula. Ada 2 manfaat, benefit. Go. Okay. Increase vocab. Dia kata kenapa vocab ada 2. Vocab ada 2. Dia kata ada 2 benefit, 2 manfaat bila ada vocab yang bagus. Great. Hebat. Vocab. Ada 2 manfaat. Cari 2 manfaat vocab yang bagus. Tengok balik teks yang dia bagi. Cari perkataan vocab. Okay, kat sini. Ni vocab. Okay. Gain knowledge. Ni dari vocab tu. Boleh garis. Lepas tu lagi
Ada lagi tak kat atas? Tak ada. Okay, so maybe yang ni satu lagi. Lepas dah disebut interact with other pupils. Okay, sebab dia kata dari teks kan, awak tak ada reka yang ni. So apa yang paling closely, yang paling dekat awak rasa possible dengan great vocab ni, increase vocab ni, itulah jawapan dia. So interact with other pupils. Interact with other pupils. Satu lagi ialah ni dah garis tadi, gain knowledge. Gain knowledge, interact with other pupils. Tu dah 2 markah dah. Okay, next. Okay, why do you think? Bila why do you think ni, kenapa awak fikir, tu terus jadi opinion. Terus jadi awak punya pendapat. Pendapat awak sesuai dengan apa yang dia tanya tu. Tak ada sebab untuk cikgu menolak awak punya jawapan. Tak ada sebab untuk cikgu tak bagi awak full marks. Okay, kat sini awak boleh cakap lah apa yang awak rasa, kenapa apa pendapat awak, kenapa reading habit tu important. Kalau awak ambil sikit-sikit daripada teks yang dia bagi pun tak ada masalah, asalkan bukan awak salin betul-betul. Tu takkan jadi pendapat lah, tu jadi awak salin apa yang ada dalam teks tu je. Okay, reading habit important, dia yang dia dah bagi, dia kata vocab, interact with other pupils, gain knowledge. Apa lagi yang awak rasa kenapa perlu membaca? Okay, reading, helps with schoolwork and give what? Reading helps with schoolwork and preparation to society, macam lebih-lebih lah. Reading helps with schoolwork and helps with interaction in society. Okay, membantu kerja sekolah. Society ni masyarakat, interaksi dalam masyarakat. Okay, kalau awak tak ada maklumat apa yang awak baca tu, macam mana awak nak cakap dengan baik dengan masyarakat di sekeliling awak? Okay, let's go to ni awak dah ada 2 sebab awak kena ada and. Awak ada 2 dah sebab awak bagi kenapa membaca ni penting. InsyaAllah awak akan dapat 2 markah. Okay, let's go to question 24 and 25. Calling all year 5 and year 6 pupils, come and join your friends from the English Language Club. Register and stand a chance to win grand prizes, trophy and mysterious gifts. Also prizes for runner-up, second runner-up, 5 consolation prizes. Ni nampak dah runner also ni maksud dia juga. Jadi runner-up tu maksudnya tempat kedua. Sebab champion ataupun winner tu tempat pertama lah. So runner up tempat kedua, second runner up tempat ketiga, tempat keempat. Sebab dia kata ada 5 hadiah sagu hati, maksudnya tempat keempat, 5, 6, 7, 8 sampai tempat ke-8 pun dapat hadiah lagi. Hadiah sagu hati je lah. Okay, the headmaster will give away prizes to winners during assembly on Monday, 26th of June 2019. Guru besar akan bagi hadiah kepada pemenang masa perhimpunan hari Isnin, Sunday 25th of June. Benda ni akan pertandingan Scrabble competition. Ni akan berlaku pada hari Ahad 25 Jun pukul 9 sampai pukul 12 tengah hari. Organised by, ni dianjurkan oleh English Language Club, SK Tengku Wildan.
Okay, to participate, untuk menyertai si Mrs. Gemma. Okay, jumpa Puan Gemma sebelum 23 Jun. Bring along entrance fee. Bawa sekali duit yuran masuk, yuran pendaftaran RM2. Okay, and then lepas kita baca iklan dah dekat atas ni, kat bawah ni ada lagi perbualan. Okay, Jessie, hello William, have you seen the poster yet? Hello William, dah tengok dah poster tu? William said, hi Jessie, about the Scrabble competition? Yes, I have. Jessie said, I'm thinking of joining the competition. There are many prizes to be won. William said, yes, there are. Let's register during recess today. William kata, ya, betul. Marilah kita mendaftar hari ini semasa recess. Recess ni apa? Serehat. Wait. Serehat. Okay. Jessie said, let's do just that. And don't forget that entrance fee. Okay. Jessie kata, jom kita buat tu. Tapi jangan lupa duit yuran pendaftaran. Okay. Go to question 24. Tick the correct answer. According to the poster, the phrase runner up means, berdasarkan poster tu, runner up ni apa maksud dia? Second, third, fourth. First. Yang mana satu? Runner up. First place dia tak akan panggil runner up. First runner up adalah naik Johan. Macam tu. So, bila naik Johan, dia adalah orang di tempat yang kedua. Okay. Next, calling all means participation is encouraged, compulsory, not needed. Calling all ni maksud dia apa? Encourage ni digalakkan, jom semua nak masuk, mari masuk. Compulsory ni tak payah jom sangat, memang wajib masuk, tak ada pilihan, memang kena masuk, wajib. Compulsory ni maksud dia wajib. And then bawah sekali ni not needed, tak payahlah, tak payah masuk lah, tak ada orang ajak pun. Okay, maksud calling all ni ialah encourage, digalakkan masuk. Tak nak masuk pun tak apa, tapi marilah masuk tandingan ni. Kalau macam not needed ni, tak payah masuk lah, tak ada orang ajak. Okay, which is wrong. Let's go to question 25. Okay, 25 ni pun berdasarkan perbualan Jessie dengan William tadi, dan juga poster tentang Scrabble competition tu tadi. Okay, A. To register for the competition, Jessie and William must... ada dua benda yang Jessie dan William kena buat nak masuk pertandingan tu. Jessie dan William nak masuk pertandingan tu, dia kena buat apa? A. Register with Mrs. Gemma. Kena pergi daftar dengan Mrs. Gemma. Okay, and then next, berapa harga pendaftaran? Pay entrance fee RM2. Okay, tu jawapan dia. Ada dua. Untuk masuk, Jessie dan William kena daftar dengan Puan Gemma, dan nombor 2 ialah bayar yuran RM2. Yuran pendaftaran dia RM2. So 2 marks. And then last ke? No, not yet. Last dia nombor C. Tapi B dengan C ni dia dua-dua dah opinion. Dua-dua dah opinion dah soalan ni. Maksudnya pendapat awak, yang mana satu awak rasa sesuai. Yang mana apa yang awak rasa sesuai. Okay, why do you think William and Jessie are going to register during recess? Kenapa awak rasa William dan Jessie nak pergi register masa recess? Okay, kena bagi dua sebab. Kenapa William dan Jessie kena pergi register masa recess? Kenapa dia tak pergi masa BM ke, masa BI ke? Suka hati je nak keluar dari kelas, boleh tak? William and Jessie are going to register during recess because they will be free to see Mrs. Gemma, and okay, dia orang akan free setelah, sebab dia orang rehat kan, ada masa lapang, masa kosong, boleh pergi jumpa Mrs. Gemma. Kenapa nak pergi masa rehat? Sebab dia orang pun akan free masa rehat,
And then apa lagi sebab? Contohlah kita rasa Mrs. Gemma pun akan free masa tu juga. Also be free during recess. Okay. Wait. Ni jawapan dia. 2 marks. William and Jessie pun akan free, Mrs. Gemma pun akan free. Itu 2 sebab dia. Okay, so let's go to see if you were year 5 or year 6 people in SK Tunku Wildan, would you want to join the competition? Okay, yang ni kalau kata yes, I want to join because, ataupun kalau nak jawab no pun, awak kena kata no, I don't want to join because, kena bagi sebab. Yes or no tu cikgu takkan boleh bagi, miss akan boleh bagi salah sebab ni pendapat, opinion. Awak nak join ke tak nak join, tak ada orang paksa. Okay, kalau awak kata yes because I like Scrabble, kalau awak nak kata no, awak boleh kata no because I don't like Scrabble. Ataupun kalau ada sebab-sebab lain yang munasabah, yang logik pun awak boleh bagi sebab-sebab awak tu. Tapi I would encourage you to say yes because I like playing Scrabble. Itu je lah. Easy as that. Two marks. Yes tu 1 markah. Because sebab dia apa awak bagi tu, I like Scrabble, I like playing Scrabble, kan jadi markah yang pun 1 markah campur dengan yes kat depan jadi 2 markah. So that's it, you should get 2 marks. Okay, if you have any question, please PM me on WhatsApp. That's it guys, bye bye. See you tomorrow with essay work. I will try to give you an essay as easy as possible. I will try to guide you writing an essay as easy as possible.